Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kami pelajar asas keusahawanan Grup I dari kumpulan 5 akan membentangkan rancangan perniagaan beserta perniagaan atas talian. Jadi kumpulan kami terbagi kepada 10. Yang pertama, saya Adam Hakimi bin Azmi 288188. Seterusnya Aimi Fahna binti Khairul Hisham 288198. Seterusnya Muhammad Iqmal bin Marzuki 289806. Seterusnya Muhammad Syamil bin Manaf 284429. Seterusnya Nurul Sajidah binti Muhammad Jamaluddin 286943. Kemudian Nur Zarifah Atira binti Muhammad Zuhari 284806. Seterusnya Nur Aisyah Wafa binti Baharudin 286452. Seterusnya Ainul Atira binti Syahardi 289695. Seterusnya Raja Muhammad Faiz bin Raja Mansur 288032. Dan akhir sekali Umi Amirah binti Abdul Rahman 286547. Bismillahirrahmanirrahim. Saya akan mulakan dengan ringkasan eksekutif. Crunchy Cheese adalah sebuah perniagaan perkongsian yang telah dijalankan oleh 10 orang pekongsi. Syarikat kami menjalankan perniagaan keripik yang berperisa keju yang telah disahkan halal untuk dimakan oleh semua lapisan masyarakat tanpa mengira asal-usul budaya dan bangsa, terutamanya untuk masyarakat Melayu Islam. Dengan itu, mereka boleh menikmati produk ini tanpa kebimbangan akan status halalnya. Cawangan utama kami terletak di Selangor, manakala cawangan kedua kami yang beroperasi adalah terletak di Universiti Utara Malaysia, Kedah. Terusnya bagi latar belakang perniagaan kami, nama syarikat kami adalah Crunchy Cheesy, alamat Sintok 06010 Bukit Kayu Hitam, Kedah. Nombor telefon 0189156355, nombor fax 555551234567. Email kami crunchycheese@gmail.com. Nama web kami crunchycheese.com. Seterusnya, jenis perniagaan kami makanan dan minuman, dan aktiviti utama kami adalah jualan makanan. Tarikh kami mendaftar sebagai perniagaan ini adalah 10 Mei 2022. Nama bank yang digunakan CIMB Bank, bernombor akaun 7632507478. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Aisyah Wafa binti Baharudin, nombor matrik 286452, akan membentangkan bagi bahagian 1.1 iaitu modal permulaan perniagaan. Bagi modal permulaan perniagaan kami, kami telah menyumbangkan sebanyak RM20 bagi setiap orang pekongsi, di mana kami mempunyai 10 orang pekongsi dan setiap bahagian pekongsi sebanyak 10%, dan jumlah keseluruhan yang kami dapat daripada modal permulaan kami ialah sebanyak RM200. Bagi 1.2 iaitu latar belakang pekongsi. Pekongsi pertama ialah Nurul Sajidah binti Muhammad Jamaluddin, berumur 21 tahun dan memegang jawatan sebagai pengurus besar. Pekongsi kedua ialah Aimi Farhana binti Khairul Hisham, berumur 20 tahun dan memegang jawatan sebagai pembantu pengurus. Pekongsi ketiga iaitu Raja Muhammad Faiz bin Raja Mansur, berumur 20 tahun dan memegang jawatan sebagai pengurus kewangan. Pekongsi keempat ialah Nur Zarifah Atira binti Muhammad Zuhari, berumur 21 tahun dan memegang jawatan sebagai pembantu pengurus kewangan. Pekongsi kelima iaitu Ainul Atira binti Syahardi, berumur 21 tahun dan memegang jawatan sebagai pengurus pemasaran. Manakala pekongsi keenam iaitu Umi Amirah binti Abdul Rahman, berumur 21 tahun dan memegang jawatan sebagai pembantu pemasaran. Pekongsi ketujuh, Muhammad Iqmal bin Marzuki, juga berumur 21 tahun, memegang jawatan sebagai pengurus eksekutif. Pekongsi ke-8, Muhammad Syamil bin Manaf, berumur 22 tahun, memegang jawatan sebagai pembantu eksekutif. Manakala pekongsi ke-9, Adam Hakimi bin Azmi, berumur 20 tahun, memegang jawatan sebagai pengurus operasi dan pengeluaran. Dan yang terakhir ialah pekongsi ke-10 iaitu Nur Aisyah Wafa binti Baharudin, berumur 21 tahun dan memegang jawatan sebagai pembantu operasi dan pengeluaran. 1.3. Sejarah, status dan rancangan masa depan. Bagaimana bermulanya idea untuk menubuhkan perniagaan? Kami kumpulan 5 sudah 11 suara memilih produk ini sebagai item pertama kami untuk dimasukkan ke dalam perniagaan kami. Hal ini kerana produk ini mudah dipasarkan dan mendapat banyak sambutan di pasaran luar. Selain itu, pelanggan yang kami sasarkan adalah terutamanya pelajar UM sendiri. Kebanyakan pelajar gemar memakan kudap-kudapan tak kira masa, lebih-lebih lagi ketika sedang menyiapkan tugasan. Status perniagaan kami sekarang adalah kami sudah berhenti memasarkan produk pada 20 Julai selepas stok air yang dijual iaitu produk yang ke-90 pada 19 Julai.
Bagi rancangan masa hadapan perniagaan kami terbagi kepada dua, strategi jangka pendek dan strategi jangka panjang. Bagi strategi jangka pendek pula ada tiga. Kami ingin menawarkan produk berkualiti yang boleh memuaskan hati pelanggan. Kedua, kami ingin menghasilkan produk baharu untuk menarik pelanggan baharu. Ketiga, kami akan menawarkan produk harga yang rendah yang kami boleh supaya semua orang boleh menikmati dan membeli produk kami. Bagi strategi jangka panjang pula ada empat. Pertama, membuka cawangan yang lain dan membelanjakan perniagaan kami di negeri lain. Kedua, dapat menjual produk ke seluruh Malaysia. Ketiga, memaksimumkan keuntungan perniagaan supaya jika ada kerugian, kami dapat menampungnya. Keempat dan terakhir, memasukkan banyak lagi produk-produk yang laris di pasaran pada 1 atau 2 tahun yang akan datang. 2.1 Pentadbiran organisasi. Pengurus besar kami ialah Nurul Sajidah binti Muhammad Jamaluddin. Pembantu pengurus ialah Aimi Farhana binti Khairul Hisham. Pengurus kewangan kami ialah Raja Muhammad Faiz bin Raja Mansur dan pembantunya ialah Nur Zurifah Atirah binti Muhammad Zuhairi. Nur Atirah binti Syahardi sebagai pengurus pemasaran dan pembantunya ialah Umi Amirah binti Abdul Rahman. Pengurus eksekutif ialah Muhammad Iqbal bin Marzuki dan pembantunya ialah Muhammad Syamil bin Manaf. Pengurus operasi dan pengeluaran ialah Adam Hakimi bin Asmi dan pembantunya ialah Nur Aisyah Wafa binti Baharudin. 2.2 Senarai jawatan dan bilangan pekerja. Bagi 10 jawatan iaitu pengurus besar, pembantu pengurus, pengurus kewangan, pembantu pengurus kewangan, pengurus pemasaran, pembantu pemasaran, pengurus eksekutif dan pembantu eksekutif, pengurus operasi dan pengeluaran dan pembantu operasi dan pengeluaran, masing-masing memegang satu bilangan pekerja. Proses operasi bagi perniagaan ini ialah yang pertama, produk diperoleh daripada pembekal di Shopee. Angkutan masuk stok daripada pembekal, stok akan disimpan oleh peniaga, pelanggan akan membeli produk secara bersemuka, pelanggan akan membuat bayaran melalui bayaran pindahan atau tunai, peniaga akan membeli produk kepada pelanggan, pelanggan akan menerima produk dengan bungkusan yang baik, pelanggan akan memberi maklum balas terhadap produk yang telah dibeli. Peniaga dan pelanggan berpuas hati dengan proses jual beli yang telah dijalankan. Proses operasi bagi perniagaan ini ialah yang pertama, produk diperoleh daripada pembekal di Shopee. Angkutan masuk stok daripada pembekal, stok akan disimpan oleh peniaga, pelanggan akan membeli produk secara bersemuka, pelanggan akan membuat bayaran melalui bayaran pindahan atau tunai, peniaga akan membeli produk kepada pelanggan, pelanggan akan menerima produk dengan bungkusan yang baik, pelanggan akan memberi maklum balas terhadap produk yang telah dibeli. Peniaga dan pelanggan berpuas hati dengan proses jual beli yang telah dijalankan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Umi Amirah binti Abdul Rahman dan nombor metrik adalah 286547. Sekarang saya akan menerangkan mengenai carta aliran operasi. Yang pertama adalah mengambil pesanan daripada pelanggan. Yang kedua, meminta resip pembayaran sebagai bukti. Yang ketiga, meminta butiran pelanggan untuk proses penghantaran. Yang keempat, memberi pesanan pelanggan kepada stokis. Yang kelima, mendapat nombor check-in daripada stokis. Yang keenam, memberi nombor check-in kepada pelanggan. Yang ketujuh, mendapat maklum balas daripada pelanggan tentang produk yang dijual. Ini merupakan antara 7 carta aliran operasi perniagaan kami. Okey, sekarang saya akan menerangkan mengenai carta jawatan dan bilangan pekerja di bahagian operasi perniagaan kami. Untuk pengurus besar diduduki oleh Nurul Sajidah binti Muhammad Jamaluddin dan dibantu oleh Aimi Farhana binti Khairul Hisham. Bagi pengurus kewangan pula diduduki oleh Raja Muhammad Faiz bin Raja Mansur dan dibantu oleh Nur Zurifah Atirah binti Muhammad Zuhairi. Untuk pengurus pemasaran diduduki oleh Ainul Atirah binti Syahardi dan dibantu oleh saya Umi Amirah binti Abdul Rahman. Untuk pengurus eksekutif pula diduduki oleh Muhammad Iqbal bin Marzuki dan dibantu oleh Muhammad Syamil bin Manaf. Untuk pengurus operasi dan pengeluaran diduduki oleh Adam Hakimi bin Asmi dan dibantu oleh Nur Aisyah Wafa binti Baharudin.
Okey, sekarang saya akan menerangkan mengenai rancangan pemasaran untuk produk kami. Yang pertama adalah sasaran pemasaran. Untuk sasaran pemasaran, kami fokus pada dua golongan. Yang pertama adalah pelajar Universiti Utara Malaysia kerana produk ini dipasarkan di dalam kampus Universiti Utara Malaysia. Yang kedua adalah orang awam kerana produk kami ini sesuai untuk dinikmati oleh pelbagai lapisan umur, tidak kira orang kanak-kanak, orang dewasa ataupun orang tua. Yang kedua adalah pesaing. Dengan adanya pesaing ini, kami dapat mengenal pasti kelemahan yang ada pada produk kami dan kami dapat mengatasi kelemahan itu tersendiri. Dan yang kedua adalah kami dapat mengetahui kelebihan yang ada produk kami dan tidak dipunyai oleh kelebihan pada produk-produk lain. Hai, Assalamualaikum. Nama saya Aimi Farhana binti Karul Hisham. Nombor matrik saya 288198. Hari ini saya akan membentangkan tentang strategi pemasaran, iaitu terdiri pada produk, price, promotion dan place. Price. Syarikat menetapkan harga produk dan perkhidmatan mereka. Perkara ini sesuatu yang amat penting bagi sesebuah produk kerana setiap harga yang dipaparkan menggambarkan imej dan kualiti sesebuah produk itu sendiri. Harga juga memainkan peranan yang amat penting dalam menarik minat pelanggan. Harga mesti diletakkan dengan kesesuaian barangan yang dijual. Hari ini kerana kalau tersalah meletakkan sebuah harga bagi sesebuah produk dan perkhidmatan akan menjejaskan pelanggan yang hendak membeli pada masa akan datang. Selain itu, syarikat menggunakan harga yang kompetitif untuk memastikan produk yang ditawarkan adalah berpatutan. Kerana ia adalah alat yang berkesan untuk membantu syarikat dalam menentukan harga tawaran yang berkompetitif. Hasil daripada melaksanakan pelan dalam tindakan, ia akan dapat mengoptimumkan jualan dengan keuntungan. Bukan itu sahaja, produk kami juga telah menggunakan harga berasaskan nilai sebagai salah satu strategi kami. Yang kedua adalah produk. Produk kami dikenali sebagai Popia Cheese dan kerana bahan yang premium berkualiti tinggi yang digunakan untuk mencipta produk ini. Pembelian produk kami mempunyai beberapa kelebihan, iaitu sebagai contoh, boleh dinikmati oleh pelbagai peringkat umur kerana sifatnya rangup, masin dan manis, mudah dibawa ke mana sahaja dan tiada pewarna tambahan, dan yang paling penting boleh tahan sehingga 6 bulan. Selain itu, produk ini harus memenuhi permintaan pengguna sedia ada kerana produk kami sangat lazat dan keripik tidak akan lemau kerana kami menggunakan kulit popia yang berkualiti dan serbuk cheese yang boleh tahan lebih lama. Hasilnya, kami dapat mengekalkan daya saing dan penerimaan pelanggan terhadap produk kami. Untuk memudahkan pelanggan membuat pemesanan, kami telah membentuk laman web produk dan akaun media sosial kami, termasuklah laman web dan Facebook. Yang ketiga adalah promotion. Syarikat Crunchy Cheesy melaksanakan pendekatan promosi berasaskan periklanan melalui jualan dalam talian media periklanan seperti Instagram, Facebook, WhatsApp dan laman web kami. Matlamat mempromosikan produklah untuk mempengaruhi, memaklumkan, mengujakan dan mendedahkan kepada pembeli luar sana mengapa mereka harus membelanjakan harga yang berpatutan untuk produk kami yang berkualiti. Kami berhasrat untuk melaksanakan pakej pelanggan berulang di mana pengguna yang sebelum ini telah membeli produk jualan kami akan berpeluang untuk memenangi hadiah menarik dan memperoleh diskaun yang banyak. Dengan ini, lebih ramai pelanggan untuk membeli produk jualan kami. Dan yang terakhir ialah place. Syarikat kami menggunakan internet atau jualan dalam atas talian di Instagram, Facebook, WhatsApp dan laman web syarikat Crunchy Cheesy sebagai peletakan pada papar kedai tertentu dan juga sebagai alat untuk proses pembelian melalui penjetilan. Pelanggan boleh membuat pertambahan awal dalam talian semata-mata di Instagram, WhatsApp dan Facebook atau tapak web kami dan ini memberi kesan kepada pembekal kami di Shopee. Memandangkan kami menggunakan jualan dalam talian, kami menyimpan produk kami di tempat yang selamat dari binatang yang berbahaya untuk memastikan barang yang dipesan tidak rosak. Selain itu, kami mengedarkan produk kami melalui banyak saluran yang melibatkan pengangkutan, pembungkusan dan penghantaran. Kami juga tidak mengekan cas penghantaran kepada pelajar Universiti Utara Malaysia untuk tidak membebankan mereka. Itu sahaja daripada saya. Terima kasih. Seterusnya, 5.0 rancangan keuangan. Saya akan mulakan dengan pendapatan. Anggaran jualan kami. Harga seunit produk kami ialah RM10 dan kami menganggarkan jualan sebanyak RM900 di mana 90 unit dijual. Jualan tunai sebanyak RM300 dan jualan bank sebanyak RM600. Kedua adalah perbelanjaan.
ketika kami menjual produk ini. Yang pertama, pos. Pos memakan kos sebanyak RM50. Sementara itu, hadiah dan cenderamata memakan kos sebanyak RM100 dan perbelanjaan lain sebanyak RM34. Seterusnya ialah aliran tunai ataupun aliran kewangan. Pada bulan Mei, tiada baki BB, tetapi terdapat penerimaan iaitu modal sebanyak RM700 dan jualan sebanyak RM450. Oleh itu, jumlah penerimaan ialah RM1,190. Bagi pembayaran pula, belian sebanyak RM270, pos sebanyak RM25, hadiah dan cenderamata RM100, perbelanjaan lain RM20. Jumlah pembayaran adalah RM415. Bagi mendapatkan lebihan atau kurangan, jumlah penerimaan haruslah ditolak dengan jumlah pembayaran. Oleh itu, pada bulan Mei, terdapat lebihan sebanyak RM735 dan pada bulan Jun pula baki BB ialah RM735 dan penerimaan terdapat jualan iaitu RM410 dan jumlah penerimaan ialah RM410. Bagi pembayaran pula, belian sebanyak RM270, pos sebanyak RM25 dan juga perbelanjaan lain sebanyak RM14. Jumlah pembayaran ialah RM309 dan terdapat lebihan iaitu sebanyak RM141 dan baki HB bagi bulan Jun ialah RM876 iaitu selepas lebihan ditambahkan dengan baki BB. Seterusnya untuk penyata untung rugi, pada bulan Mei jualan ialah RM490, jumlah hasil RM490. Untuk perbelanjaan tetap terdapat satu iaitu pos sebanyak RM25 dan juga untuk perbelanjaan operasi, hadiah dan cenderamata sebanyak RM100 dan perbelanjaan lain sebanyak RM20. Jumlah perbelanjaan ialah jumlah perbelanjaan tetap ditambahkan dengan jumlah perbelanjaan operasi iaitu sebanyak RM145. Dan pada bulan Mei, kami mendapat keuntungan bersih sebanyak RM345 iaitu jumlah hasil ditolakkan dengan jumlah perbelanjaan. Dan pada bulan Jun pula, jualan sebanyak RM410 iaitu jumlah hasil RM410. Dan untuk perbelanjaan tetap iaitu pos RM25 dan perbelanjaan operasi, hadiah dan cenderamata tiada dan juga perbelanjaan lain RM14. Jumlah perbelanjaan ialah RM39 iaitu RM14 ditambahkan dengan RM25. Dan keuntungan yang kami perolehi pada bulan Jun ialah sebanyak RM371 iaitu jumlah hasil sebanyak RM410 ditolakkan dengan jumlah perbelanjaan iaitu RM39. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Iqmal bin Marzuki, nombor metrik 289806. Hari ini saya akan membentangkan tentang lampiran. Gambar berikut menunjukkan aktiviti jualan krepek popiah cheese antara pekerja kami dan juga pembeli yang merupakan pelajar UUM. Pelajar hanya perlu membayar harga produk iaitu RM10 dan tiada cas bayaran tambahan yang dikenakan. Pembayaran yang dilakukan oleh pembeli ini adalah dalam bentuk pembayaran secara tunai. Kaedah pembayaran secara tunai kurang digunakan oleh pembeli. Pembeli lebih gemar menggunakan kaedah online transfer untuk melakukan pembayaran secara atas talian kerana majoriti pembeli produk kami adalah pelajar UUM sendiri. Sebagai pelajar, masa mereka adalah terhad. Oleh sebab itu, mereka lebih memilih untuk melakukan pembayaran secara atas talian bagi menjimatkan masa dan tenaga. Produk kami telah laris dijual dan berjaya mendapat maklum balas yang baik daripada pelanggan. Ramai pembeli dan juga pelanggan kami berpendapat bahawa produk kami iaitu krepek popiah cheese sangat enak dan sesuai dimakan oleh pelbagai lapisan umur, tidak kira usia tua ataupun muda. Oleh itu, matlamat kami untuk memuaskan hati pelanggan dan pembeli telah pun tercapai. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum, nama saya Muhammad Syamil bin Manaf, nombor bateri 28449, akan menerangkan tentang BMC iaitu Business Model Canvas. Okey, yang pertama ialah key partner. Key partner ada 3 iaitu perkongsian antara kami 10 hari, pembekal iaitu daripada Shopee dan syarikat kurier untuk menghantar produk kami. Untuk key activities ada 3 iaitu pemasaran, marketing melalui media sosial, kedua ialah promosi
Yang ketiga ialah pendidikan pemasaran, iaitu mengkaji pesaing kemampuan produk ini untuk berdaya saing pada masa akan datang. Untuk key research ada 4, iaitu fizikal, iaitu kenderaan yang kami gunakan untuk menghantar produk. Kedua, intelektual, iaitu pattern produk kami. Yang ketiga ialah manusia or human, iaitu kreativiti dan pemikiran yang digunakan. Dan last sekali ialah kewangan, iaitu duit atau stok produk kami. Untuk value proposition ada 5, iaitu harga perakutan, iaitu murah saja sebanyak RM10 satu balang. Kedua ialah tahan lama kerana boleh tahan sehingga 3 ke 4 bulan. Keempat ialah bahan kualiti, iaitu menggunakan cheese yang berkualiti. Yang keempat, tiada pewarna tambahan. Dan yang kelima, mudah dibawa ke mana-mana saja. Untuk customer relationship, satu, kami gunakan sosial media untuk memberitahu pelanggan tentang produk kami dan membina hubungan antara pelanggan. Yang kedua ialah mendapatkan maklum balas, iaitu feedback daripada pelanggan selepas melakukan jualan untuk memastikan produk kami menepati citarasa pelanggan. Dan yang ketiga ialah penghantaran percuma kepada mereka yang duduk di dalam UM. Untuk channel kami gunakan 3, iaitu yang paling utama ialah Facebook, yang kedua ialah WhatsApp dan yang ketiga ialah laman web, iaitu website. Untuk last sekali, customer segment. Pertama yang kami fokuskan, yang paling utama ialah pelajar UM. Yang kedua ialah staf UM. Dan ketiga ialah peminat makanan kuda kelapan daripada pelbagai peringkat umur untuk membeli produk kami. Terima kasih untuk penerangan mengenai rancangan perniagaan. Bahagian seterusnya akan menerangkan tentang perniagaan secara atas talian. 1.0 menunjukkan 3 jenis laman sosial yang digunakan oleh syarikat kami sepanjang operasi, iaitu Facebook, WhatsApp dan website. Halaman Facebook kami mempunyai 6 orang pengikut dan 6 sukaan atau like. Manakala 90 orang telah melayari halaman Facebook kami. Pelanggan boleh layari official Facebook syarikat kami di pautan www.facebook.com.crunchycheesy. Gambar 1 menunjukkan halaman utama Facebook syarikat kami. Maklumat seperti website dan lokasi syarikat telah dimuat naik. Selain itu, pelanggan juga boleh menghantar mesej direct kepada kami untuk tujuan pertanyaan ataupun sebarang pemesanan. Manakala 2 gambar seterusnya adalah gambar-gambar yang telah dimuat naik oleh syarikat kami sepanjang tempoh jualan. Terdapat 13 posting, ini termasuk 3 teaser dan 2 video mengenai produk kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Zurifah Atirah binti Muhammad Zuhari dengan nombor matrik 284806. Saya akan menyambungkan pembentangan untuk mempromosikan produk kami iaitu melalui laman sosial iaitu WhatsApp. Syarikat kami juga telah mempromosikan produk kami melalui aplikasi WhatsApp dan berikut merupakan buktinya. Yang seterusnya ialah syarikat Crunchycheesy menghasilkan satu laman website bagi pelanggan yang selalu gemar melayari internet atau gemar berada dalam atas talian supaya pelanggan dapat mengetahui dan melawati laman web syarikat kami. Berikut menunjukkan homepage syarikat kami. Di sini kita boleh lihat di homepage ada 4 ikon, iaitu home, our product, about and contact. Okay, di halaman page juga kami meletakkan our product untuk pelanggan review dulu apa yang kami jual, dan jika pelanggan menekan kerepek Popia Cheese baru ini, mereka akan pergi kepada description produk untuk mengetahui lebih detail produk yang kami jual. Dan jika mereka menekan klik ni, mereka akan dibawa kepada satu video promosi produk kami. Dan untuk gambar yang seterusnya ialah good quality, cost, durable and fresh made. Semua ini adalah merupakan kebaikan produk kami. Dan untuk bahagian untuk bawah sekali ialah maklumat tentang information, privacy policy, term and condition, store, about us and contact, and quick contact.
dengan menyediakan Gmail syarikat dan nombor telefon. Jika pelanggan menekan produk page kami, produk page, gambar produk kami akan dipaparkan dengan beserta deskripsi produk kami yang kami jual beserta harga. Jika pelanggan menekan button hitam ni, dia akan pergi kepada page yang seterusnya, iaitu deskripsi produk kami dengan lebih detail, dan pelanggan boleh tekan add to the cart untuk membelinya. Seterusnya, jika pelanggan menekan about page kami, mereka akan dibawa ke page yang menunjukkan maklumat syarikat kami serta lokasi syarikat kami. Jadi jika pelanggan menekan we are here, mereka akan dibawa kepada lokasi kami di aplikasi Google Map untuk mengetahui lebih lanjut atau lebih terperinci tentang lokasi kami. Jika pelanggan menekan contact page kami, mereka akan dibawa ke page di mana mereka boleh melihat email syarikat kami serta nombor telefon syarikat kami. Jadi mereka juga boleh meletakkan nama dan email untuk bertanya sembarang maklumat tentang kami, syarikat kami, atau membuat aduan terhadap produk kami, ataupun memberi cadangan untuk pembaikan produk kami dan menekan butang submit setelah menulis apa yang hendak diberitahu kepada syarikat kami. Untuk page yang terakhir, iaitu cart page, di sini page ini akan memaparkan berapa jumlah produk yang telah dibeli oleh pelanggan, dan sekali memaparkan harga yang perlu dibayar, dan pelanggan perlu menekan butang check out untuk pergi ke gambar yang seterusnya, iaitu gambar untuk check out produk kami. Jadi di halaman check out kami akan ditunjukkan order summary yang menunjukkan harga produk kami beserta shipping fee, iaitu kos berhantaran. Okey, di sini juga pelanggan perlu mengisi alamat rumah mereka serta kaedah perhantaran, iaitu seperti menggunakan JNT, DHL dan sebagainya, ataupun dan kaedah pembayaran, serta pelanggan boleh meletakkan maklumat tambahan untuk memberitahu apa-apa yang ingin diberitahu oleh mereka kepada kami. Dan pelanggan hendaklah tick box yang menunjukkan mereka setuju dengan syarat dan polisi syarikat kami untuk menyelesaikan pesanan ataupun order yang mereka buat terhadap produk kami. Promosi bermaksud usaha dan kegiatan untuk menggalakkan atau mempertingkatkan jualan barang. Ia juga merupakan langkah untuk memperkenalkan sesuatu produk yang baru kepada para pelanggan. Apabila promosi ini dilakukan, ia boleh menarik minat pelanggan untuk membeli produk yang dijual. Oleh itu, syarikat kami telah melakukan beberapa bentuk promosi, iaitu 3 teaser, 4 hard sell dan juga 4 soft sell. Teaser merupakan sebuah pengiklanan yang hanya mendedahkan sedikit maklumat mengenai produk yang akan dikeluarkan. Berikut merupakan antara bukti teaser yang syarikat kami telah siarkan di akaun Facebook. Soft sell ataupun jualan lembut. Jualan lembut atau jualan tidak langsung merupakan kaedah promosi yang memberitahu dan berkongsi ilmu atau maklumat sebelum melakukan jualan untuk membina kepercayaan terhadap produk yang dijual. Jadi jualan lembut ini atau soft sell digunakan oleh syarikat keranci Shizi untuk memberi tumpuan untuk membina hubungan dengan pelanggan supaya dapat menarik minat pelanggan untuk mengikuti perkembangan kami di media sosial. Okey, ini antara contoh-contoh soft sell yang telah dipost pada FB, iaitu Facebook. Hard sell merupakan strategi jualan atau pengiklanan yang agresif.
Hard sell merupakan strategi jualan yang menyebabkan pelanggan membuat keputusan dengan lebih cepat untuk membeli sesuatu produk. Hard sell ini lebih bersifat fakta, banyak memberi maklumat dan bersifat mendesak. Berikut merupakan bukti hard sell. 3.0 adalah analisa. Pertama, kita akan lihat analisa untuk Facebook syarikat. Business Insight di Facebook merupakan data dan analisis mengenai poster yang telah dimuat naik. Analisa tersebut mengandungi data-data seperti paparan, capaian, pelibatan halaman dan jumlah sukaan. Analisa merupakan antara aspek terpenting dalam syarikat supaya kami dapat mengetahui feedback atau reaksi pelanggan terhadap produk kami. Sepanjang tempoh 28 hari yang lalu bermula daripada 23 Mei, halaman Facebook syarikat kami telah dilawati oleh 13 orang dengan 7 sukaan dan pelibatan sebanyak 117. Bagi cerapa halaman atau post insight, terdapat 13 capaian post reach iaitu pelibatan post ataupun post engagement ialah 92 dan sebanyak 7 sukaan. Berikut menunjukkan post yang mendapatkan pelibatan tertinggi di halaman Facebook Crunchy Cheesy. Ketiga-tiga post yang mempunyai pelibatan tertinggi adalah post daripada bulan Jun. Post pada 18 Mei mempunyai pelibatan post tertinggi yang mempunyai 10 capaian dengan 7 pelibatan iaitu melibatkan sukaan dan reaksi iaitu like and reactions. Post kedua mendapat pelibatan tertinggi mempunyai 9 capaian dengan 7 pelibatan. Manakala post pelibatan ketiga pula adalah 8 capaian dengan 7 pelibatan. Post pertama di FB kami pada 16 Jun mempunyai 7 capaian dan 6 pelibatan dan post kedua pada tarikh yang sama juga mempunyai 8 capaian dan 6 pelibatan. Post ketiga pada 17 Jun merupakan video teaser yang mempunyai 8 capaian dengan 7 pelibatan. Post ketiga pada 17 Jun pula mempunyai 8 capaian dengan 6 pelibatan. Bagi post keempat pada 17 Jun mempunyai 8 capaian dengan 7 pelibatan. Bagi post kelima, keenam dan ketujuh pada 8 Jun mempunyai 8 capaian dan 7 pelibatan. Post ke-8 pada 8 Jun merupakan post kedua tertinggi dengan 9 capaian dan 6 pelibatan. Bagi post ke-9, ke-10 dan ke-11 mempunyai 8 capaian dan 6 pelibatan. Post ke-12 pula pada 18 Jun merupakan post tertinggi dengan capaian sebanyak 10 dan pelibatan 7. Post terakhir pula pada 21 Jun dengan jumlah capaian 6 dan 2 pelibatan. Graf di bawah menunjukkan analisa pelanggan yang melawati laman web syarikat Crunchy Cheesy dalam tempoh 30 hari ataupun 1 bulan. Jadi jumlah pelanggan yang melawati laman web kami ialah seramai 7 orang pada 19 Jun dan meningkat sebanyak 16 orang pada 20 Jun 2022. Graf yang seterusnya menunjukkan analisa paparan halaman yang dilihat oleh pelanggan di laman web syarikat Crunchy Cheesy dalam tempoh 1 bulan atau 30 hari. Jadi jumlah halaman yang dilihat oleh pelanggan adalah sebanyak 13 orang sahaja pada 19 Jun 2022. 5.0 adalah rekod jualan. Sepanjang bulan Mei, syarikat kami Crunchy Cheesy telah berjaya mengumpul jualan sebanyak RM490. Pada hari pertama jualan iaitu 18 Mei, kami berjaya menjual 3 balang krepek popiah cheese dengan harga RM10. Dengan jumlah jualan sebanyak RM30, kami mendapat keuntungan sebanyak RM4 untuk satu balang. Bagi penghantaran krepek popiah cheese sebanyak RM25 yang dikenakan sebagai charge. Rekod jualan tertinggi adalah pada 28 dan 30 Mei iaitu sebanyak 8 balang dengan jumlah jualan sebanyak RM80 dengan keuntungan sebanyak RM32. Jumlah jualan kedua tertinggi pula adalah pada 29 Mei iaitu jualan sebanyak 7 balang dengan jumlah jualan sebanyak RM70. Bagi jumlah jualan terendah pada bulan Mei adalah pada 20 Mei dengan jualan 1 balang sahaja. Bagi jualan bulan Jun pula, Crunchy Cheesy telah mencatatkan rekod jualan sebanyak RM410. Jualan pada bulan Jun dijalankan sehingga 19 Jun 2022. Pada 1 Jun, sebanyak 3 balang telah berjaya dijual dengan jumlah jualan sebanyak RM30. Rekod jualan tertinggi Jun adalah pada 5 dan 11 Jun, iaitu sebanyak 6 balang dengan jumlah jualan sebanyak RM60. Dengan keuntungan yang berjaya dikutip adalah RM24. Jualan kedua tertinggi pula adalah pada 2 dan 15 Jun, iaitu jumlah jualan sebanyak 5 balang dengan jumlah jualan sebanyak RM80. Jumlah jualan terendah
bulan Jun pula adalah pada 9 Jun, iaitu dengan jualan 1 balang sahaja. Keseluruhannya, jumlah jualan keripik Perancis pada bulan Mei sebanyak RM490 dengan jumlah balang sebanyak 49 lebih tinggi berbanding bulan Jun dengan jumlah jualan sebanyak RM490 dengan 41 balang. Perbezaan jumlah jualan sebanyak RM80. Kesimpulannya, Crunchy Cheesy berjaya mengumpul jumlah jualan sebanyak RM900 sepanjang beroperasi pada bulan Mei dan bulan Jun. Berikut menunjukkan jualan bulanan dan perbelanjaan semasa bulan Mei. Jualan pada bulan Mei adalah sebanyak RM490 dan perbelanjaan adalah sebanyak RM145. Manakala untung pada bulan tersebut adalah sebanyak RM345. Berikut menunjukkan jualan bulanan dan perbelanjaan semasa bulan Jun. Jualan pada bulan Jun ini adalah sebanyak RM410 dan perbelanjaan adalah sebanyak RM39. Manakala untung adalah sebanyak RM371. Akhir sekali merupakan jualan tahunan dan juga perbelanjaan tahunan. Jualan tahunan adalah sebanyak RM900 manakala perbelanjaan adalah sebanyak RM184 dan untung pada tahun ini adalah sebanyak RM716. Sekian sahaja pembentangan daripada kumpulan kami. Terima kasih.